Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hello guys, korang kembali lagi ke channel YouTube Primenet. Okay, kita straight to the point je. Aku yakin mesti ramai yang terkorang dah tengok video yang seorang lecturer ataupun lebih tepat lagi seorang profesor wanita yang mungkin pada pandangan aku berumur dalam lingkungan 50 ataupun awal 60-an yang menghina seorang pelajar lelaki dia di ruangan alam maya lah, iaitu uh, belajar secara online kan, yang beliau menghina orang tu, individu lelaki tu miskin, tak ada komputer walaupun dah semester 5. Pada aku benda ni tak sepatutnya berlaku, lebih-lebih lagi di era kita dah melangkaui era tahun 2020, dan juga lebih malangnya lagi yang menghina itu adalah seorang pendidik yang berilmu tinggi namun pada aku akhlaknya sangat rendah. Sekiranya ada yang tak bersetuju, aku minta maaf, namun ini adalah pandangan aku secara menyeluruh. Kalau seseorang itu tidak mampu untuk membeli komputer, itu bukanlah kelemahan diri dia. Dan kalau dia tidak mampu beli komputer, dan namun ia bukanlah alasan untuk mana-mana pihak, termasuk seorang lecturer sekalipun ataupun agamawan sekalipun, untuk menghina seorang itu. Kekurangan bukan alasan untuk kita menghina seseorang itu. Itu perlu difaham dengan lebih mendalam. Dan melalui video yang aku tengok, lecturer tu ataupun profesor wanita itu bertanya, kau ada beradik? Kau suruh akak kau gadai barang kemas dia dan belikan komputer. Kita kena ingat, lecturer tu juga ada menyebut sebab itulah dia tak boleh nak duduk dengan golongan B40. Walaupun lecturer tersebut tergolong dalam kalangan T20 ke, T40 ke, senang cerita berduit. Duit anda itu bukan jaminan untuk anda masuk ke syurga. Dan kemiskinan orang itu, miskin hartanya di dunia, mungkin ia penuh kaya dengan akhlak dan juga pahala di akhirat. Jangan sesuka hati menggunakan kelebihan kamu dari segi akademik, kedudukan ataupun kewangan untuk menghina orang lain. Sekiranya kita ada kelebihan dan orang itu ada kekurangan, gunakan kelebihan kita mungkin dari segi akademik untuk beri motivasi yang berguna kepada pelajar tersebut. Pelajar tersebut sudah berada di semester 5. Ada komen yang aku baca, ada yang cakap ini bukannya tak berduit ke lebih kurang, tetapi malas. Kena faham bro, yang komen kata budak itu malas ke apa, kamu salah. Kalau dia malas, sepatutnya dia gagal. Tetapi macam mana dia masih boleh berada di semester 5? Walaupun tak ada komputer, tetapi daripada semester 1 dia masih boleh bergerak ke semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Adalah jalan yang diguna untuk siapkan assignment dia di CC ke, pinjam komputer kawan ke, tapi dia ada ikhtiar. Dan sekarang ada telefon smartphone yang membolehkan dia untuk belajar secara online. Tetapi sekiranya benar ia tak ada komputer rosak ke apa, jangan hina macam gitu, tak elok. Dia pun dah beritahu yang dia tak ada mak dan ada ayah dia tak bekerja. Kita kena faham, mungkin ayah dia sakit, mungkin ayah dia uzur, mungkin ayah dia sudah tua, kan? Dan ada adik-beradik, mungkin adik-beradiknya pun tak mampu untuk menyara dia. Kita tahu mungkin budak tu belajar sambil bekerja di luar untuk menyara kehidupan di universiti. Okay? Aku tak tahu, aku dengar ini adalah lecturer daripada UiTM. UiTM mana aku tak pasti, UiTM Perak ke apa. Kan? Tetapi walaupun you daripada universiti mana sekalipun, universiti awam ataupun universiti swasta, jangan menghina orang lain. Kamu ada kewangan, kamu ada kedudukan, tetapi kamu tidak ada akhlak, kamu tidak berguna.
Sepatutnya kamu sudah menjangkau usia yang lanjut, ada pengalaman hidup, lebih dulu makan garam, ada banyak pengalaman dari segi pekerjaan, dari segi akademik, sehingga kamu ada gelaran profesor, kan? Sepatutnya intelektual kamu itu lebih bernilai, lebih tinggi untuk memberi pandangan kepada student kamu. Sekiranya dia tak mampu, dia miskin, jangan hina. Beri kata-kata semangat, beri motivasi. Kamu menghina dia di depan kawan-kawan yang lain walaupun secara maya. Ingat, orang yang kamu hina itu masih ada air muka, masih ada maruah. Kamu seorang pendidik yang berikan ilmu kepada orang lain. Ilmu yang kamu ada itu pun ada ilmu yang Allah pinjamkan untuk sementara waktu kepada kamu, untuk kamu memperluaskan ilmu itu kepada anak bangsa kamu sendiri. Tapi, yang aku lihat, pendidik seperti dia itu hanya kerana dia boleh mendatangkan kerosakan ataupun nilai buruk kepada pendidik lain. Apa yang diperkatakan kepada student tersebut, pelajar lelaki tersebut, sebenarnya membuatkan dia rasa sedih, demotivated. Aku tak tahu dia bidang kejuruteraan ke, bidang seni bina ke, kan? Tetapi aku yakin benda ni sebenarnya mungkin menguatkan semangatnya dari sudut yang lain. Namun dalam pada masa sama dia masih berasa sedih. Orang yang beri ilmu, orang yang bagi pelajaran, yang menghina dia sendiri. Tetapi kita sebagai masyarakat yang menonton video tersebut, ambil iktibar. Jadikan apa yang dibuat, yang dipertontonkan oleh lecturer tersebut sebagai pemangkin untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Membantu orang yang memerlukan. Jangan kita jadikan orang lain yang miskin itu seperti individu yang tak ada maruah, yang tak ada harga diri. Tak kiralah kita bekerja dalam sektor apa sekalipun, kan, kita berduit ataupun tidak, sederhana, miskin ataupun kaya, sama-sama kita memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan memberi keburukan. Apa yang aku boleh lihat, lecturer tersebut, seorang profesor, bertudung Islam, aku yakin, dia hanya memberi keburukan pada pandangan masyarakat. Jadi aku harap sekiranya lecturer tersebut melihat semula rakaman video dia, dapat sama-sama lah, dia, keluarga dia ke, suami dia ke, anak-anak dia ke, dapat bermuhasabah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan nak masuk bulan Ramadan, kan, video ini yang viral tu tak tahulah berapa hari bulan telah direkodkan, kan. Minta maaf kepada keluarga tersebut, minta maaf kepada individu yang dia hina tu, kan. Mudah-mudahan, kita tahu bila kita mati, mudah-mudahan sekiranya saya dua ni kita mati ke apa, kita dah bermohon maaf kepada orang yang kita hina. Kedudukan tinggi kita, kekayaan kita bukan jaminan untuk kita masuk ke syurga. Dan orang yang kita hina itu tidak bermaksud dia hina di pandangan mata Allah, di pandangan Allah ataupun pada pandangan masyarakat umum. Dan lecturer tersebut, seorang profesor, seorang pendidik yang berikan ilmu, jangan senang-senang kita nak mengatakan susah untuk duduk dengan golongan B40 kerana tak memikirkan benda yang penting. Setengah orang kena faham, orang yang susah diorang memang mementingkan makan mereka. Yang ini secara general, aku tak khusus benda yang aku cakap sekarang ni, bukan kepada pelajar tu saja. Secara general, ada orang susah, dia duitnya dia ada untuk bayar sewa rumah, tempat tinggal dia, dan juga dia utamakan makanan dia. Smartphone sekarang semua orang ada, tapi tak semestinya smartphone yang diorang ada itu smartphone yang berjenama mahal. Mungkin diorang beli second, kita tak tahu. Diorang mementingkan 3 perkara asas, kan.
Itu bukan kehendak tau. Yang kita bercakap tentang keperluan. Makanan, minuman, makan, pakaian dan juga tempat tinggal. 3. Makan, pakaian dan juga tempat tinggal. Boleh jadi dia tak mampu kerana beri keutamaan untuk bayar sewa rumah. Kalau orang tu menyewa lah. Kalau tak menyewa mungkin lebih untuk membeli makanan, kehidupan seharian. Jadi lecturer tersebut, kamu seorang yang berpendidikan tinggi, kamu patut berfikir ni secara lebih luas lagi sebenarnya. Konteks pemikiran kamu itu patutnya lebih luas lagi. Bukannya jumut. Kamu menghukum orang dengan emosi sebenarnya, tanpa memikirkan perasaan budak tu, dan juga secara tak langsung kamu malukan diri kamu kepada anak-anak didik yang menuntut ilmu dengan kamu. Aku harap dekan dia ke, rektor ke, vice chancellor ke yang menonton video tu dapat beri nasihat lah kepada profesor yang menghina orang. Kamu hanya profesor saja tau di dunia ni. Kamu belum menjadi ahli syurga lagi. Kerana kamu menghina orang boleh buatkan kamu menjadi ahli neraka tau. Kita tak tahu. Jadi aku berharap kita yang melihat, menonton video tu tersebut dapat sama-sama ambil iktibar, muhasabah diri kita, jadikan itu sebagai nasihat secara semuka untuk kita perbaiki diri kita dan memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan beri keburukan. Jadi banyak lagi aku nak luahkan sebenarnya, tapi sakit hati tu aku rasa sampai sini sajalah. Orang lain mungkin dah banyak bercakap tentang dia kan. Jadi aku nak ucapkan semoga profesor tersebut dapat memperbaiki diri dia, memperbaiki akhlak dia. Nilai PhD yang kamu ada tu sebenarnya tidak bernilai dengan akhlak kamu yang buruk seperti itu sebenarnya. Jadi aku harap dapat memohon maaf kepada pelajar yang kamu hina tu. Dan semoga orang-orang lain pun dapat ambil iktibar daripada peristiwa ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada ruangan video akan datang. Dan selamat berpuasa aku ucapkan untuk tahun 2022 ini. Semoga kita dapat melayari bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan memperbaiki diri kita dari hari ke hari untuk menjadi insan yang lebih berguna pada masa akan datang. Dan semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.